Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang berusaha Tuan Imam Ustaz Syarizal, datuk-datuk, tuan-tuan yang dihormati Allah sekalian. InsyaAllah tazkirah tengah hari ini kita akan membincangkan tentang selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ayat yang saya bacakan tadi di mana Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kamu dan ucaplah salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita perhatikan dalam semua ibadat kita jika kita perhatikan kepada dalil kepada ibadat-ibadat kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita buat. Tetapi berbeza dengan ibadat selawat. Ibadat selawat ni Allah Subhanahu wa taala buat dulu, lepas tu malaikat buat, kemudian dia suruh kita buat. Allah Taala, kalau kita tengok salat, Allah SWT sebut aqimus salah, dirikan sembahyang. Wa atuz zakah, bayar zakat. Ni semua Allah bagi order, kita kena buat. Tetapi dalam solat, dalam selawat ni Allah SWT mulakan dengan diri dia dulu. Allah Ta'ala buat dulu, baru dia suruh kita buat. Kita sebut selawat ni apa sebenarnya? Apa yang kita faham tentang selawat ni? Selawat ni dia singular lah. Dia punya plural dia apa? Salah. Sad alif lam, sad lam waw alif ta. Ni bahasa Arab panggil jamak. Kalau perkataan mufrad, perkataan plural dia adalah solat. Solat lah. Kita dah sebut solawat ni apa benda sebenarnya? Apa maksud selawat ni? Selawat ni dalam dia ada banyak maksud, ada beberapa maksud. Antaranya yang pertamanya, selawat ni dia membawa maksud kepada doa. Kalau kita belajar bahasa Arab, salah ni lughatan ad-du'a. Doa. Kemudian selawat ini bermaksud puji. Puji ini juga salawat, kita puji. Dalam konteks ayat Quran, Allah Ta'ala selawat. Allah Ta'ala selawat. Bila Allah Ta'ala selawat ni, di sini bermaksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam konteks malaikat pula selawat. Malaikat berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita pula, kita adalah bermaksud berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesejahteraan, kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. So kita kena faham. Allah selawat bermaksud doa, Allah selawat bermaksud puji, kita selawat membawa maksud doa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita nak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana nak selawat yang betul? Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Musa bin Talhah ni dia tabi'in.
Dia ni tanya kepada seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam tu, cuba kita biasakan sallallahu alaihi wasallam. Kita biasakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut kuat-kuat tak apa. Sebab Nabi ni kekasih kita, kekasih Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, Zaid kata, Musa bin Talha ni dia tanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni kata, kami pernah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat kepada kamu ya Rasulullah. Ni Zaid bin Harisah tanya Nabi. Nabi kata, kerana sirah selawat dia, cara nak selawat, Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuba kita sebut, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma di sini ada ulama bahaskan juga, macam tak cantik, kita ada Sayyidina. Sebab seolah kita tidak menghormati Nabi, kan? Tuan kita, Sayyid, tuan kita, kan? Penghulu kita, Sayyid. Itu adalah ada pandangan ulama kata elok kita letak Sayyidina. Terserah pada tuan-tuan dan perempuan. Cuma moga-moga pandangan tersebut ada diberi pahala lah. Cuma bagi saya, kalau betul-betul kita nak berselawat ikut yang Nabi ajar, kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cerita Nabi Muhammad ni pun, perkataan Muhammad ni pun satu benda yang menarik. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala letak nama Muhammad? Abu Jahal ketika mana dia nak maki Nabi. Dia kata taballaka ya Muhammad. Celakalah kamu wahai Muhammad. Dalam masa dia nak maki Nabi tu, sebenarnya dia telah memuji Nabi. Muhammad ni maksud apa? Muhammad ni kita sebut selalu kan alhamdulillah. Dia daripada perkataan hamada, puji. Muhammad ni yang terpuji. Celaka kau wahai yang terpuji. Jadi bila kita letak nama Muhammad ni, kalau anak kita ni orang marah ke apa kan, orang kutuk kan anak kita kan, sebenarnya orang telah muji balik anak kita. Kalau kita letak nama kita Nabi Muhammad lah. Tapi nak ceritanya hikmah Allah letak Nabi Muhammad ni, nama Muhammad ni, kalau orang maki ke, kalau Quraisy maki, dia tetap ada elemen puji pada Muhammad tu. Jadi di sini ni, bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah Tuhan aku, salat, doa atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian apa hukum kita nak salat ke atas Nabi ni? Kita nak selawat ke atas Nabi ni? Selawat ni asal hukum dia adalah sunat. Tapi ada beberapa keadaan kita wajib selawat. Contohnya masa bila? Masa tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, sampai Ibrahim lah, selawat Ibrahim itu. Tapi situ dia ada selawat Muhammad. Kemudian selawat kat mana lagi? Selawat dekat khutbah. Kalau khatib baca khutbah kan, kita memang tak tidur, kita dengar khatib baca khutbah, khatib tak baca selawat, maka kena ulang balik khutbah tersebut. Tak dikira, tak sah khutbah tu. Khutbah mesti ada selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Imam At-Tahawi dia sebut, dia kata wajib kita ni selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita ingat je. Imam At-Tahawi kata kita ingat je kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Nabi Muhammad ni kekasih Allah, dan dia mesti jadi kekasih hati kita juga. Mesti jadi idola kita, mesti jadi satu yang sentiasa dalam hati kita. Setiap hari kita kena ingat pada dia. Setiap hari kita kena selawat pada dia. Imam At-Tahawi kata, kita ni kena selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita ingat kita wajib selawat. Terlintas je, aku nak pergi Mekah, nak pergi Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Terlintas je. Rasa je, rindulah kat Rasulullah. Kena terus selawat. Wajib ketika itu kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan berdosa Imam Tahawi kata kalau kita tak selawat. Imam ini pandangan Imam At-Tahawi. Kemudian selawat ni dia banyak kelebihan lah. Kan? Sebelum pergi kelebihan tu saya nak cerita. Dalam beberapa keadaan ketika mana kita dalam hari Jumaat ni, kita selalu sebut, kita selalu dengar imam bila sebut dia baca satu hadis, idza qulta li sahibika wal imamu yakhutubu yaumal jumu'ati ansit faqad laghaut. Kan, kita selalu dengarlah Bilal akan baca. Apa maksud dia? Apabila seseorang itu, kan, ini peringatan Bilal daripada semua kita ni sebelum nak khutbah Jumaat kan. Apabila seseorang kamu berkata kepada sahabat dia, sahabat dia bising kan, contohnya li sahibika wal imamu yakhutub, dan keadaan imam tu sedang berkhutbah yaumul jumaah, hari Jumaat, ansit, kawan ni kata pada kawan sebelah aje, ataupun ada Tok Bilal berkata Bilal siap belakang-belakang tu, dia cakap pada budak-budak belakang tu, diam-diam kan, untuk budak-budak di belakang bising kan. Sekarang budak tak datang surau lagi. Kalau kat surau sekolah, pengalaman saya kat surau ada 3 sekolah kan, yang ada sekolah ni, budak-budak sekolah ni kena bising belakang. Kita suruh diam dia tu, faqad laghaut, Nabi kata. Faqad laghaut. Dia jadi apa? Dia jadi lara. Lara ni apa dia? Lara ni tak ada pahala Jumaat tu. Jadi penting ketika mana imam berkhutbah ni kita bagi sepenuh perhatian. Boleh tak kita main WhatsApp ketika mana imam berkhutbah? Tak boleh. Lara juga. Ulama bahaskan, boleh ke kita tengah-tengah tu kita tak cakap, tak suruh diam ke apa ke, tapi kita buka handphone tengah-tengah imam berkhutbah ni, kita buka handphone, kita text kawan, dia kata apa, hampir betul imam Bilal khatib ni baca khutbah ni panjang sangat. Itulah aku dah mengantuk. Borak sama-sama dia dalam WhatsApp tu, dalam grup. Dia duduk di sini ya, kawan dia duduk belakang tu, pakat kutub khatib. Itulah aku ni mengantuk semua. Lara. Orang yang buat yang text message tu ataupun orang yang buat bising tu dah lara, kita pula tegur dia, apa main telefon? Itu pun lara, tak ada pahala Jumaat itu. Itu maksudnya beratnya hari Jumaat. Tapi nak suruh kata kita bagi perhatian hari Jumaat ni, kena dengar apa yang khatib sebut. Tapi apabila khatib sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab dalam khutbah ni, dalam khutbah yang mungkin akan dibacakan oleh khatib nanti, akan ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni boleh sebut sallallahu alaihi wasallam, boleh sebut suara. Tak dikira lara. Ini di antara kelebihan selawat, dibenarkan. Kalau imam berdoa tu kita boleh doa lah, amin. Tapi dalam ketika mana khatib baca khutbah ni, apa kita boleh buat? Kalau sebut je sabdaan Nabi Muhammad SAW, kita mesti sebut sallallahu alaihi wasallam, sebut. Keluar sallallahu alaihi wasallam. Tak dikira lara. Tapi kalau sebut pada kawan, tegur, jadi lara selalu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, kelebihan selawat ni disebut dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata, man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyarah, wa hutat anhu asyarah khatayat wa rufi'at anhu asyarah darajat. Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang berselawat ke atasku, Allah Subhanahu wa taala akan selawat ke atas dia 10 kali. Kalau kita selawat kat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allah SWT selawat pada kita ni, doakan kita, doakan segala kebaikan kepada kita 10 kali. Itu kelebihan dia. Kemudian Nabi sebut lagi, wa huttat anhu asyara sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, 10 dosa daripada dia. Tak daripada itu lagi. Nabi sebut kata wa rufi'at, dan Allah angkat dia 10 darajat. Ini apa besarnya selawat ini. Besarnya pahala dan kelebihan kita berselawat. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis kita baca ini kan, di mana Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni sahabat Rasulullah, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah,
aku nak berselawat ke atasmu ya Rasulullah. Nak berselawat. Jadi nak selawat banyak mana? Nabi kata. Dia tanya Nabi. So Nabi kata, kalau aku berselawat 1/4 boleh tak? Dalam zikir-zikir dia ni, Nabi bagi kita banyak zikir je. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wahdahu. Banyaklah zikir Nabi. Bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma asmin syai'un fil ardi. Banyak zikir Nabi bagi. Boleh beramai, tak ada masalah. Cuma dalam banyak zikir-zikir tu, Ubay bin Ka'ab kata, boleh tak dia nak zikir 1/4 untuk selawat? Nabi kata, in syi'ta, ma syi'ta, wa in zitta fahu khairullah. Kalau kamu tambah, dia lebih baik. Ikut kamu lah. Tapi kalau lebih, kamu tambah lagi baik. Kalau macam tu, ya Rasulullah, aku nak selawat kat kamu sebanyak 1/2. Mula 1/4. Lepas tu Nabi kata kalau tambah lagi bagus. Jadi dia pun selawat 1/2. Dia tanya Rasul, boleh tak 1/2? Nabi kata, ma syi'ta, in zitta fahuwa khair. Ikutlah, tapi kalau tambah lebih baik. Lepas tu kata, baiklah Rasulullah, aku nak selawat kat kamu 2/3. Lebih pada separuh ni. 2/3. In syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Ikutlah, tapi kalau kamu dapat tambah lagi lebih daripada 2/3, maka dia akan lebih baik untuk kamu. Lalu Ubay bin Ka'ab kata, aku akan jadikan seluruh zikirku selawat kepadamu. Bila disebut macam tu saja, jadi semua zikir dia harian tu selawat je. Bila selawat saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekiranya begitu, akan diampunkan, akan dimakbulkan semua keinginanmu dan diampunkan semua dosamu. Allah, besar pahala selawat ni. Besar sangat selawat ni. Nampak simple dia, tapi sebenarnya masya-Allah, kita abaikan atau kita tak perasan. Tapi itulah martabat selawat ni. Banyak hadis berkenaan dengan kelebihan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak buat cerita berkenaan dengan Sufyan Sauri, tapi takut tak sempat. Tengok berapa minit kita. Cuma kita tengok beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW sebut, dia kata, kalaulah orang bercakap, orang sebut nama dia dekat kita. Orang sebut nama dia dekat kita, kemudian kita tak reply. Kita diam. Kita tak reply selawat tersebut. Contohnya seorang sahabat dia baca hadis Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, kita tak reply sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tergolong dalam golongan orang yang bakhil. Bakhil ni apa? Bakhil kedekut lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, al-bakhil man dzukirtu alaihi walam yusalli alaihi. Al-bakhil alladhi man dzukirtu indahu walam yusalli alaihi. Maksud dia, orang yang bakhil ni, orang yang kategori kedekut ni, Nabi kata apa? Nabi kata orang yang apabila disebut nama dia, apabila disebut nama aku ni disebut. Bila disebutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak bersalawat, dia pun tak sallallahu alaihi wasallam. Dia tak selawat ke atas aku. Maka itulah dia termasuk dalam kategori orang yang bakhil. Kemudian hari ni hari Jumaat. Hari Jumaat ini banyak benda-benda yang kita kena kejar. Di antaranya baca kahfi. Baca surah kahfi. Kita baca surah kahfi hari ini. Cari masa baca surah Al-Kahfi. Surah kahfi ini besar pahala dia. Di mana disebut dalam satu hadis Nabi sebut, siapa baca surah kahfi, Allah letakkan cahaya dia di antara dua Jumaat. Saya baca surah kahfi sebut, kita juga disunatkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada riwayat Abu Naim, disebutkan bahawa barang siapa yang berselawat 100 kali pada hari Jumaat, maka dia akan datang pada hari Jumaat, pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Siapa yang selawat 100 kali pada hari Jumaat, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan diri dia itu bercahaya. Kemudian
Seterusnya hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disebutkan bahawa sesungguhnya manusia yang paling utama denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi kita kalau kita nak dapat tempat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Guru saya bagi satu kaedah doa. Wallahu alam, boleh amalkan. Dia kata diselangkan setiap kali doa tu dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia doa, Allahumma fil zunubi wa li walidayya warhamna kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alna imaman sampai habis. Lepas tu Allahumma shalli ala. Dia selang-selang dengan doa. Kita jarang dengar imam buat macam tu kan. Ni tuan-tuan boleh juga kalau nak beramal. Sebab apa? Sebab khasiat kelebihan selawat ni terlalu tinggi. Kalau kita selawat je Allah makbul segala-gala benda. Kan? Bukan senang tu. Kemudian daripada Abi Umamah. Ni riwayat daripada Imam Baihaqi disebut, perbanyakkanlah selawat ke atasku di setiap hari Jumaat. Maka sesiapa yang paling banyak selawat ke atasku, dialah yang dekat dengan kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti. Jadi banyakkan selawat, sebab Nabi sebut kedudukan kita ni sebenarnya, mata kita, jiwa kita sebenarnya kita pentingkan kedudukan kita di mata manusia. Tapi kita lupa bahawa benda yang paling utama dalam kehidupan kita ni adalah kita kena meletakkan bagaimana kedudukan kita di depan Allah dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak selawat, maksudnya kedudukan kita dia macam inilah. Kalau kita pergi Madinah kan, tak tahulah tuan-tuan yang mungkin dah pergi Madinah kan. Bila sampai Madinah tu kan, kita tengok saja Masjid Nabawi, kita tak masuk masjid lagi, tengok kubah tu kita dah rasa dah hati kita. Kan, kalau kita ni orang yang selawat selalu, insya-Allah kita masuk masjid tu kita dah rasa macam sebab dah. Sebab apa? Sebab kita dengan jasad Nabi tu dah dekat dah. Selalu ingat pada dia. Jadi ingat pada Nabi ini satu ibadat. Selawat pada dia ni satu ibadat. Jadi berterusanlah kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni dia banyak khasiat sangat, selain mengampunkan dosa, menaikkan marqam, menunaikan segala hajat. Semua ada khasiat pada selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah. Selawatlah, jangan tinggal. Terutamanya pada hari Jumaat. Duduk saja duduk selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Ringankan di lidah kita, sebut. Moga-moga ada manfaat dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga menjadi pedoman, menjadi amalan kita bersama. Tuan-tuan, ilmu yang kita kongsikan pada hari ini, balik kita kongsikanlah. Ajaklah akan pejabat kita, ajaklah keluarga kita, ahli kita untuk beramal dengan ibadat selawat. Ibadat selawat ini sangat besar. Yang baik itu datang kepada Allah SWT. Terima kasih pada semua. Masa yang ada, sama-sama kita duduk, kita bertafakur. Kita tutuplah handphone tu sekejap. Kita tutup handphone tu sekejap. Hari ini masa untuk kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk kita berselawat. Masa yang ada sebelum azan ni, kita duduk, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad. Banyak kan? Ya Allah salli. Dan kita doakan. Kita tutup handphone sekejap hari ni, tak ada masalah. Dunia tu macam tu je. Kita reply message kita, dia macam tu je. Dia akan berjalan. Kita mati pun dia terus akan berjalan. Cuma hari ni, hari Jumaat ni, kita duduk dalam rumah Allah SWT ni, kita tutup segala-gala handphone semuanya, tutup semua dan kita fokus kepada selawat hari ni, insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.